Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami Haji Khairudin bin Mustafa di atas ilmu yang dicurahkan dan tunjuk ajar yang dicurahkan kepada kami. Ketahuilah bahawa ilmu yang dicurahkan itu tidak mampu untuk kami balas dengan pembentangan yang berkesan mahupun dengan wang ringgit. Jadi kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan satu tajuk, iaitu analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Tajuk ini merupakan tajuk yang famous di kalangan pelajar PDPP Institut Perguruan Guru Malaysia. Sebelum itu, sudilah saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, yang mana terdiri daripada saya sendiri selaku pembentang yang pertama, Muhammad Hanif bin Muhammad Adnan. Seterusnya sahabat saya selaku pembentang yang kedua, iaitu Muhammad Hafizuddin bin Bakhari, dan yang terakhir adalah pembentang yang terakhir, Muhammad Fikri bin Ma'ali. Sebelum saya pergi ke analisis berkenaan dengan tajuk tugasan ini, sukalah saya untuk menceritakan serba sedikit berkenaan dengan pengenalan dalam pendidikan. Yang pertamanya berkenaan dengan definisi pendidikan itu sendiri. Dari segi etimologi, pendidikan sebenarnya berasal dari perkataan Latin, iaitu educe dan educare. Bermaksud mendidik, mengasuh, memelihara, membimbing dan latihan. Dan ini juga termaktub dalam kamus Dewan edisi yang ketiga, iaitu memberi maksud yang sama, mendidik, mengasuh, memelihara, membimbing dan sebagainya. Ini dapat kita faham bahawa pendidikan itu sendiri membawa proses mendidik sesuatu masyarakat ataupun individu untuk melahirkan individu yang cemerlang dan berakhlak mulia. Seterusnya kita pergi kepada konsep. Konsep menurut ahli falsafah yang terkenal, iaitu Plato, berpendapat bahawa pendidikan suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Menurut Plato, bahawa pendidikan ini adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Seterusnya Syekh Muhammad Al-Qut. Syekh Muhammad Al-Qut menyatakan bahawa pendidikan adalah proses untuk membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Ini dapat kita faham bahawa secara menyeluruh itu merangkumi unsur-unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu Jerry ataupun jasmani, emosi, intelek dan rohani. Seterusnya, marilah kita melihat kronologi sistem pendidikan yang terdapat di negara kita. Terdapat 3 kronologi, iaitu yang pertama adalah sebelum merdeka, yang kedua selepas merdeka, dan yang ketiga adalah semasa, iaitu sekarang. Sebelum merdeka terdapat beberapa laporan ataupun akta yang wujud semasa sebelum merdeka, iaitu bermula dengan sistem pondok, sistem pendidikan vernakula, laporan Cismen, laporan Bans, laporan Penri, dan yang terakhir adalah ordinan pelajaran. Untuk seterusnya selepas merdeka, bermula dengan Penyata Razak, laporan Rahman Talik, Akta Pelajaran 1961, laporan Hussein On,
dan yang terakhir adalah laporan Kabinet 1979. Manakala yang terakhir adalah PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis sebelum merdeka. Bermula dengan sekolah pondok. Sekolah pondok merupakan sistem pengajian pondok yang bermula pada permulaan abad ke-20, iaitu lebih kurang dalam lingkungan tahun 19,000. Pendidikan sekolah pondok adalah secara tidak formal. Pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku dan akhlak. Sekolah pondok juga tidak menetapkan sukatan pelajaran, waktu pelajaran dan masa pelajaran, iaitu ia bergantung kepada gurunya sendiri dan kebolehupayaan pelajarnya untuk menimba ilmu. Seterusnya, sekolah vernakular. Apa itu sekolah vernakular? Di antara ciri-ciri yang terdapat di sekolah vernakular ialah setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja. Bermakna satu sekolah satu kaum. Sebagai contohnya, sekolah Cina untuk kaum Cina, Tamil untuk kaum Tamil dan Melayu untuk kaum Melayu. Yang kedua, setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Seperti yang kita tahu bahawa sekolah vernakular ini tidak menggunakan bahasa selain bahasa mereka sendiri. Sebagai contoh, sekolah Cina menggunakan bahasa sekolah Cina, Tamil menggunakan bahasa Tamil dan Melayu menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga dengan buku teks. Mereka mengimport daripada negara mereka sendiri. China mengimport daripada negaranya sendiri dan sebagainya. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung. Seperti kita tahu, masyarakat India membina sekolah di ladang, iaitu estate. Orang Melayu di kampung dan bandar orang Cina. Seterusnya, sekolah vernakular tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal. Dan yang terakhir, sekolah vernakular terbahagi kepada 3, iaitu seperti yang saya katakan di atas, sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular India. Seterusnya, laporan Cheesman. Apa itu laporan Cheesman? Laporan Cheesman ditubuhkan oleh Mr. Harold Ambrose Robinson 1890 hingga 1961. Apakah tujuan laporan Cheesman ini diadakan? Iaitu untuk membina semula pendidikan demi menjamin setiap jenis sistem persekolahan dapat dikembangkan dengan sepenuhnya. Laporan Cheesman ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua, iaitu apabila British datang, maka mereka menyusun semula sistem pendidikan untuk lebih menjamin setiap jenis sistem persekolahan dapat diperkembangkan. Cadangan laporan Cheesman adalah yang pertama, tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernakular di peringkat sekolah rendah. Yang kedua, bahasa Inggeris diajar di sekolah rendah. Yang ketiga, penubuhan 2 jenis sekolah menengah. Dan yang terakhir, pelaksanaan secara penuh laporan pelajaran 1938 mengenai pendidikan nasional. Ini dapat kita faham bahawa laporan Cheesman ini tertumpu kepada bahasa Inggeris, iaitu sebagai bahasa utama. Dan kesannya daripada laporan-laporan tersebut
Rancangan ini gagal kerana ia lebih memberi tumpuan kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Tanah Melayu. Okey, seterusnya laporan BAN. Laporan BAN ini ditubuhkan pada tahun 1950 dan diketuai oleh L.J. Barnes. Antara cadangannya adalah pendidikan yang bercorak kebangsaan. Yang seterusnya menubuhkan hanya satu corak sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan. Iaitu dia laporan BANS ni memperbaharui daripada laporan Chessman, yang mana laporan Chessman menumpukan sekolah rendah, maka dia tukar kepada sekolah kebangsaan. Seterusnya sekolah kebangsaan dibuka bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan yang terakhir sekolah vernakular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan digunakan bahasa Inggeris sahaja. Kesan daripada cadangan dan syur-syur yang ditentukan oleh laporan BANS ini, maka terdapat kesannya. Antara kesannya ialah laporan BANS tidak mendapat sambutan baik daripada semua kaum. Kaum Cina dan India berpendapat bahawa laporan BANS ini menggugat bahasa dan budaya mereka. Juga bangsa Melayu berpendapat bahawa pendidikan Melayu ini tidak diberikan pendidikan yang sewajarnya dan menumpang sekolah Inggeris. Seterusnya kita pergi kepada laporan Feng Wu. Apa itu laporan Feng Wu? Laporan Feng Wu ditubuhkan oleh Dr. William P. Feng dan Dr. Wu Tio Yao. Tujuan laporan Wu ini ditubuhkan adalah untuk menyemak semula laporan BANS dan menganggap laporan tersebut untuk menghapuskan bahasa Cina dan budaya. Ini dapat kita faham bahawa daripada laporan BANS itu maka tercetuslah ketidakpuashati daripada bahasa Cina dan mengutarakan masalah ini kepada pihak yang tertentu. Maka tertubuhlah laporan Feng Wu. Di antara cadangannya adalah sekolah vernakular boleh memberi sumbangan yang berkesan ke arah pembentukan pendidikan yang bersatu padu. Yang kedua, mendesak sekolah Cina diteruskan diberi bimbingan dan bantuan keuangan. Sekiranya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, maka masyarakat Cina berpendapat bahawa bahasa Cina ni, bahasa dia ni tidak harus diabaikan juga. Dan yang terakhir adalah sekolah Cina tidak boleh dihapuskan sehingga orang Cina sendiri membuat keputusan yang pendidikan Cina ini tidak diperlukan lagi. Jadi daripada kesan itu, maka laporan Feng Wu juga tidak dapat diterima daripada pihak-pihak lain. Masyarakat India pun berpendapat bahawa bangsa dia juga perlu menubuhkan laporan, akan tetapi ditolak oleh pihak yang tertentu. Okey, seterusnya yang terakhir untuk saya bentangkan adalah Ordinan Pelajaran 1952. Jawatan kuasa dibentuk untuk mengkaji pendapat-pendapat yang bercanggah yang dicadangkan oleh kedua-dua laporan tersebut, yang mana jawatan kuasa ini dianggotai oleh 12 orang pendidik, pegawai-pegawai dan wakil setiap kaum. Seterusnya, Ordinan Pelajaran menubuhkan dua jenis sekolah kebangsaan yang berbeza, iaitu sekolah Inggeris dengan mata pelajaran bahasa Melayu menjadi wajib dan sekolah aliran Melayu dengan mata pelajaran English sebagai bahasa kedua. Yang kedua, hadkan kadar kemasukan pelajar ke sekolah jenis kebangsaan Inggeris, dan yang terakhir, mengembangkan sekolah-sekolah menengah vokasional.
Daripada kesan-kesan itu juga, maka Ordinal Pelajaran 1952 ini tidak mendapat sambutan juga. Ini menyebabkan Majlis Tertinggi Persekutuan sekali lagi melantik jawatan-jawatan kuasa khas untuk mencari penyelesaian masalah yang timbul daripada laporan-laporan tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan analisis perkembangan pendidikan selepas merdeka. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Adnan di atas pembentangannya itu. Lepas itu kita pergi kepada analisis perkembangan pendidikan selepas merdeka. Kita pergi kepada laporan Razak. Laporan Razak mempunyai 4 tujuan utama di dalam laporannya, iaitu yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan yang kedua, melahirkan perpaduan kaum di antara semua kaum, iaitu Cina, India dan Melayu. Yang ketiga, tujuan utama laporan, yang ketiga, sistem pengurusan yang lebih ketat, dan yang keempat, kemudahan pelajaran yang mencukupi. Cadangan dalam penyata Razak. Yang pertama, semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama di dalam semua subjek. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Dan yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Cadangan penyata Razak yang keempat, bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris dan Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. Yang kelima, sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Cadangan penyata Razak yang keenam, penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Yang ketujuh, guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Yang kedelapan, sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah, iaitu SMR, sekolah menengah atas, SMA, dan pra-universiti. Cadangan penyata Razak yang ke-9, semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional. Dan yang terakhir, Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan. Lepas itu, kita pergi kepada penyata Rahman Talib. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Pada tahun 1959, jawatan kuasa penyemak pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula pelaksanaan laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Terdapat beberapa cadangan penyata Rahman Talib, iaitu yang pertama, persekolahan. Contohnya pada tahun 1962, semua pelajaran di peringkat sekolah rendah adalah percuma, iaitu sebagai langkah untuk mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah Cina, Tamil dan Inggeris, dan semua sekolah rendah yang mendapat bantuan ditukar menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Yang kedua, cadangan penyata Rahman Talib adalah jawatan kuasa salah satu. Contohnya, terdapat 2 buah jawatan kuasa Jemaah Nazir yang diwujudkan, iaitu Jemaah Nazir Persekutuan dan Jemaah Nazir Tempatan. Yang ketiga, latihan antaranya pendidikan akhlak untuk pelajar bukan Islam perlu diberi penekanan dan diajar di sekolah. Dan bagi pelajar beragama Islam, pelajaran agama Islam perlu dititik beratkan. Selain itu, Penyata Rahman Talib juga bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan. Lepas itu kita pergi kepada Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran 1961 ini adalah berdasarkan kepada cadangan yang dikemukakan oleh laporan Penyata Razak dan dimaktubkan dalam Ordinans Pelajaran 1953. Dasar pendidikan ini juga disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib. Lepas 35 tahun, dapati Akta Pelajaran 1961 banyak lompong, kekurangan
Oleh itu, Kementerian Pendidikan mendapati akta tersebut memerlukan semakan. Mari kita melihat aspek daripada akta pelajaran ini. Yang pertama, daripada aspek sistem pendidikan kebangsaan. Ianya terdiri daripada pendidikan rendah, pendidikan menengah atasan, pendidikan menengah atas dan institusi pendidikan. Dari aspek yang kedua iaitu kedudukan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Aspek yang ketiga, pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Menjadikan bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat. Ada permintaan daripada 15 orang ibu bapa dan jika ditepati muhasabah dan praktik. Aspek yang terakhir adalah dari aspek pengajaran agama Islam. Pendidikan Islam wajib apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. Selepas itu kita pergi kepada laporan Hussein On pada tahun 1971. Matlamat pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa tetap diiktiraf dan dijadikan sebagai bahasa kedua. Semasa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru diberi latihan. Matlamat yang kedua adalah untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara bagi menyediakan pendidikan dasar untuk semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah di setiap sekolah aliran masing-masing. Bahasa Inggeris wajib kepada semua sekolah kerana kepentingan dalam pendidikan tinggi dan perdagangan serta hal ehwal antarabangsa. Yang terakhir, kita pergi kepada laporan Kabinet 1979 iaitu yang dipenerusikan oleh Datuk Seri Mahathir bin Mohamad. Tujuan bagi laporan Kabinet ini adalah pembentukan jawatan kuasa ini adalah kerana berlakunya peristiwa Rusuhan Kaum 13 Mei 1969, pembentukan Rukun Negara 1930 dan pelancaran dasar ekonomi baru. Tujuannya adalah untuk mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pendidikan termasuk kurikulumnya dalam rangka dasar pendidikan kebangsaan yang wujud dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek maupun jangka panjang. Cadangan laporan Kabinet 1979 yang pertama, ianya mencadangkan agar pendidikan rendah bercorak pendidikan asas dengan memberi penguasaan 3M. Cadangan yang kedua, masa persekolahan untuk pendidikan umum bagi semua murid dilanjutkan dari 9 tahun hingga 11 tahun. Cadangan yang ketiga, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan kerana merupakan bahasa antarabangsa. Yang terakhir, untuk membina masyarakat yang bersatu sila bersatu padu, murid-murid Islam mengikuti mata pelajaran pengetahuan agama Islam dan murid bukan Islam di sebaliknya. Saya serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Fikir bin Ali untuk membentangkan tajuk ini. Baik, terima kasih kepada sahabat saya pembentang yang kedua tadi. Khususnya kita tengok kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan ini adalah gabungan matlamat dasar amalat pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman atas tuju atau pandangan terhadap perkara yang berkaitan pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis yang berlandaskan ideologi yang telah dinyatakan dalam laporan dan dasar pendidikan. SPK digubal secara rapi dan teliti dengan mengambil semua aspek yang berkaitan dengan keperluan individu, masyarakat dan juga negara. Berdasarkan kepada pertimbangan atas laporan dan akta pendidikan, rukun dan ciri-ciri ideologi serta kebudayaan Malaysia, maka SPN yang dinyatakan berikut adalah digubal pada tahun 1988. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani ataupun singkatan JERI berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan ini ada banyak faktor, antaranya ialah pertama, faktor perpaduan kaum. FPK yang diserapkan dalam kurikulum dapat membentuk perpaduan semua kaum ke arah integrasi nasional. Antara utama kelemahan negara majmuk adalah perbalahan dan perpecahan antara kaum. Yang seterusnya, yang kedua, faktor agama yang dianuti. Faktor ini menerapkan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Dalam agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Sikh dan lain-lain mengutamakan perpaduan. Terdapat juga penyelewengan di atas pemikiran yang rumit dan pandangan yang sempit. Yang ketiga, faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat wajib bekerjasama dalam memperkasakan perhubungan sosial dengan saling bantu-membantu dan saling berkasih sayang. Sama-sama memainkan peranan ke arah perpaduan nasional dan membanteras ke arah perpecahan. Yang seterusnya, keempat, faktor politik yang menentukan ideologi negara. FPK digubal berlandaskan ideologi negara. Setiap pemimpin atau pengikut perlu mematuhinya dalam rangka perancangan dan juga dalam melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, faktor yang kelima iaitu ekonomi. FPK menekankan setiap individu dan organisasi masyarakat perlu mengembangkan potensi masing-masing bagi membantu perkembangan ekonomi negara dengan memastikan peningkatan produktiviti masing-masing ke arah kemakmuran negara. Khususnya kita ke elemen FPK. Terdapat beberapa elemen. Antaranya ialah pendidikan secara berterusan, iaitu proses pemindahan ilmu dan kemahiran bersama nilai-nilai murni yang berlaku sepanjang hayat. Seterusnya, memperkembang potensi individu terhadap ke tahap yang cemerlang serta secara menyeluruh dan bersepadu. Usul JERI merupakan sangat penting dalam memastikan potensi individu dapat diperkembangkan. Seterusnya, elemen insan yang seimbang dan harmoni. Insan yang seimbang, ilmu pengetahuan dan kemahiran disertai dengan akhlak yang mulia bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Mempunyai tubuh badan sihat dan cergas disertai fikiran dan jiwa yang tenteram. Seterusnya, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kita mengakui wujudnya pencipta dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Seterusnya, kita melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Untuk seterusnya, saya rasa saja untuk pementaran kali ini di bawah tajuk yang diberikan kepada kepada kami, iaitu perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat saya di atas pementaran masing-masing, dan juga tak lupa kepada masyarakat kami, iaitu Haji Khairuddin bin Mustafa, di atas ilmu yang telah dicurahkan kepada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.